كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati dan anak cikgu sekalian, salam cikgu telah dijawab. Sebenarnya adalah wajib menjawab salam, sedangkan orang beri salam adalah sunat. Kalau dapat, kita sempurnakan terus. Kalau kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling tepat. Wajib menjawab salam. Anak-anak telah pernah menjawab salam cikgu. Mungkin juga para penonton juga telah menjawab salam cikgu. Seterusnya, seperti biasa anak-anak, kita dapat lihat rakan anak-anak semua telah bersedia dengan buku catatan dan juga pensil, di mana semua penerangan yang telah diberikan insya-Allah akan menjadi panduan dalam pembacaan kitab suci Al-Quran ini. Dalam hukum itulah anak-anak catat akan menjadi panduan kepada kita dalam pembacaan Al-Quran insya-Allah. Jangan lupa anak, kita mulakan selalu dengan bacaan doa, sama-sama menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anak, anak telah pun faham apa yang dikatakan gunnah ataupun juga dikatakan dengung. Ialah satu suara yang merdu, yang sedap didengar, yang terdapat hanya pada huruf nun dan huruf mim. Huruf lain tak dapat. Cuma nun dengan mim. Lidah tidak sekali-kali terlibat. Tidak sekali terlibat ketika membunyikan gunnah ini, kerana tempat makhraj gunnah ni adalah di pangkal hidung di sebelah dalam. Kita telah membuktikan apabila anak-anak tutup hidung, ada kita sudah cuba dulu, tak ada bunyi gunnah, tak dapat dikeluarkan. Summa tak dapat. Ini artinya betul makhraj gunnah keluar pada batang hidung sebelah dalam. Ulama tajwid telah menyatakan, dia kata dengung. Adapun gunnah ini adalah menyerupai suara haiwan rusa ketika kehilangan anaknya. Ya, kita tak dapat dengar. Ulama telah pun mengatakan begitu. Dia pernah dengar. Begitulah ada dengung gunnah yang ada terdapat pada bunyi suara rusa. Dia mencari anaknya, ada bunyi dengung. Bagaimana kita tak dengar juga. Kita tahu gunnah itulah inilah gunnahnya. Jadi sebelum kita beralih kepada pelajaran yang baru, cikgu nak dengar apa yang telah anak faham, apa yang telah anak catat dari pelajaran kita yang lalu berkenaan gunnah. Sekarang satu soalan kepada Halilah. Terangkan Halilah, berapa kadar panjang gunnah? Cuba berikan jawapannya ya. Berapa kadar panjang gunnah ataupun dengung? Ya. 2 harakat cikgu. Sukatan panjang ini boleh didapati dengan lebih tepat dengan menyebut 2 kali huruf ghain, gun. Kalau kira dengan tangan pun boleh juga, tapi tak tepat. Mungkin tangan tercepat. Kalau kata cepat. Kalau kata gun, tepat. Itu ulama kata dengan 2 huruf artinya 2 harakat. Kalau kata 3 huruf artinya 3 harakat. Kalau kata 4 gun jadi 4 gun 4 harakat. Kalau gun 1 harakat. Jadi boleh juga dikira dengan tangan kalau sudah biasa, tak apalah. Takut dia tercepat atau terlambat. Tapi kalau sebut 2 huruf itu tepat.
Ini satu daripada kaedah petua yang telah diberikan oleh ulama tajwid anak. Kita banyak nanti akan menyatakan tentang ini hukum apa? Mad. Ada kita tahu ada 4 harakat, ada 6 harakat semua. InsyaAllah akan tiba masanya. Itu tepat. Gunnah 2 harakat kita boleh tepat dengan 2 kali sebut huruf. Soalan yang kedua. Kepada Zahratul Lail pula kali ini. Dengar Zahratul Lail. Terangkan asal huruf yang terdapat bunyi gunnah ni. Asal huruf yang terdapat bunyi gunnah ni bagaimana? Siapa dia? Apa dia? Pada 2 huruf ini cikgu, iaitu nun dan mim yang bersabdu. 2 huruf tu asal katanya. Iaitu nun dan juga mim yang bersabdu. Yang lain ada gunnah juga. Mim ba'di ada gunnah tak? Ada. Ikhfa min syad, tapi bukan asal. Cikgu tanya asal. Ada gunnah juga kan? Mim ma'in dengung juga. Tapi asal dengung iaitu 2 huruf. Nun dengan mim. Tepat jawapannya 2 huruf ini. Seterusnya kepada Suhana pula cuba nak soal. Cuba dengar soalan ini. Terangkan hukum. Apa hukum bacaan gunnah ini? Apa hukumnya? Hukum bacaan gunnah ini adalah wajib dinyatakan gunnah dan setiap kalimah yang ada hukum gunnah. Wajib. Hukumnya dibunyikan dengan dengung. Kerana diturunkan Al-Quran bertajwid. Ikhfa ada gunnah, iqlab ada gunnah. Jadi kalau orang baca mim ba'di sudah menyalahi bacaan. Jadi hukumnya wajib dalam bacaan gunnah ni. Itulah sebab dia kata kita nak tahu nanti dalam kita kata lahan jali, ingat tak? Ada lahan qafi. Di sana kita belajar dulu. Ada hukumnya berdosa, haram hukumnya kalau kita tak tepatkan. Jadi hukumnya wajib. Gunnah tu mesti ada. Orang baca innal ladzina, sudah salah. Dia mesti inna, mesti thumma. Bunyi wajib adalah dengung dalam bacaan Quran. Sebab Quran tu kan bertajwid, kita mesti baca dengan tajwid. Itu dia anak-anak soalan yang keberapa tadi? Yang kedua, ketiga tadi? Ketiga. Soalan yang keempat. Kepada Muhammad Amin. Dengar soalannya. Berapa martabat gunnah yang ulama Imam Syatibi sudah terangkan dulu? Berapa? Ada 3 cikgu. 3? Ya, cikgu. Cuba terangkan yang pertama. Yang pertama, gunnah nun atau mim yang bersabdu. Termasuk idgham kamal cikgu. Kamal ke kamil? Cikgu. Dan kamil cikgu. Kita dah kata kamil, jangan kata kamal. Ya, idgham apa? Kamil cikgu. Kamil. Tadi apa misalnya? Thumma Lagi? inna Idgham kamil? mimma'in Lagi? min narin. Ini dia. Mana dengung, idgham kamil, semua pangkat yang pertama. Ingat anak. Ini siapa? Ulama Imam Syatibi telah menyatakan inilah pangkat yang pertama, martabat dia. Baik, martabat yang kedua. Cikgu nak minta kepada Muhammad Izzat. Bagaimana? Gunnah pada idgham naqis seperti min yu'minu. Tak ada dengar mi. Kita selalu baca mai kan? Ada pernah dengar mi? Tak ada. Mai yu'minu. Cuba lagi. Man yu'minu. Ingat baik. Jangan baca mi. Tak ada mi. Mai yu'minu. Lagi yang kedua. Min walid. Miwalin. Ini jatuh pangkat ke berapa? Kedua. Yang kedua. Iaitu setiap idgham naqis. Dengung yang ada situ, dia pangkat yang kedua. Sini ada dengung tak? Mai yu'minu ada dengung. Miwalin ada dengung. Jadi inilah dia kata idgham naqis. Kita tahu idgham naqis hurufnya yu. Ya. Idgham kamil berapa hurufnya? 4. Nar. Terusnya kepada Muhammad Taha. Bagaimana martabat yang ketiga apa dia? Ada tak martabat yang ketiga? Ada cikgu. Apa dia? Ada catat tak? Apa dia martabat yang ketiga? Ya. Tak ada catat? Tidak. Ikhfa iklab. Ikhfa ikhlab. Hukum ikhfa dan juga hukum Iqlab. iqlab. Ikhfa iqlab kenapa? Salah satu hukum ikhfa dan hukum Iqlab. iqlab. Inilah juga termasuk pangkat yang ketiga. Bagi misal, Min syai'i. min syai'na dengung tak? Dengungnya pangkat yang ketiga. Lagi? Min ba'di. Min ba'di iqlab. Ada dengung tak?
dengan pangkat yang ketiga. 3. Ada juga lagi, ada lagi tak? Di antaranya lagi ada ikhfa, setiap ikhfa, tarmihim bihijaratin. Dengung tak? Ini semua masuk dalam pangkat yang inilah pangkat-pangkat yang telah ditetap oleh ulama. Jadi bunyi ini mesti ada. Yang pertama kuatlah. Inna, kuat sikit. Yang kedua kurang sikit, kurang sikit. Alhamdulillah anak-anak, segala soalan telah diberikan. Kalau tak tepat, cikgu telah betulkan lagi. Ini jadi panduan kepada para penonton. Ya, mana misal-misal yang tak boleh tepat, cikgu dah betulkan untuk panduan kita. InsyaAllah.